menerusi aspirasi edisi Isnin. Kita nak lebih positif lagi dalam kehidupan kita, insya-Allah, menerusi perkongsian Pesona di Zahra. Dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat pendengar tak lain tak bukan one and only Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maknanya betul lah Alhamdulillah. tekaan Pian dan juga Azwan tadi. Ustaz bukannya dia berada di atas laut tapi ni kat hutan. Bunyi-bunyi burung-burung, masya-Allah, jealous ni Ustaz. Tapi alhamdulillah dekat Aduh, ya Allah. Masya-Allah. Hari ni kita nak teruskan lagi perkongsian kita dalam kita nak menyambung perkongsian Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga. Kali ni nak bawakan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, yang ke-96, iaitu Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Silakan Ustaz untuk perkongsian awalan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dalam Pesona di Zahra, Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga, dan mudah-mudahan sedikit akan kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Dan rahmat Allah dijikati seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Jadi maknanya hari kita akan minta Allah Subhanahu Wa Taala Al-Baqi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu itu semuanya akan binasa, yang kekal hanyalah Tuhanmu Zul Jalali wal Ikram, yang maha hebat lagi maha mulia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa setiap semua kita ni dia akan kekal, dia akan binasa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ilmu tauhid dibahaskan mengenai ada beberapa perkara yang maknanya ada beberapa perkara yang kita kena faham. Dan pertamanya, tiada awal dan tiada kesudahan. Awal pun tak ada, kesudahan pun tak ada. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya tiada awal dan tiada penghujung. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang keduanya, maknanya ada permulaan tapi tak ada penghujung. Jadi ada permulaannya ada, mana penciptaannya ada, tapi penghujung tak ada. Mana dia kekal. Dalam kitab tauhid ada 10 benda. Antaranya apa? Syurga dan neraka. Maknanya benda tu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia akan kekal. Antaranya arash, antaranya qalam, antaranya adalah kursi, antaranya adalah Lauh Mahfuz, antaranya adalah Adzdu Zambi. Adzdu Zambi ini maknanya di belakang badan kita ada satu biji sebesar sawi, benda itu akan kekal sampai bila-bila. Jadi ini penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan manusia. Ini sedang penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang saya sayangi sekalian. Dan ada juga yang kita kena faham, ada permulaan dan ada penghujung dia. Apakah yang ada permulaan dan ada penghujung? Kita manusia. Semua kita ni dia ada permulaan dan dia ada hujung dia. Tidak ada antara kita yang maknanya ada permulaan dan tak ada penghujung, tak ada. Hari ini kita melihat ayah kita, atuk kita, dan ada antara kita yang saudara-saudara kita sudah tidak ada di sekeliling kita. Maknanya ada saudara kita yang telah mendahului kita, ada saudara-saudara kita yang tak ada. Maksudnya kita tengok kalau kita baca sejarah-sejarah orang terdahulu daripada kita. Saya kan kat Yati, ketika saya menelusuri sejarah Zulqarnain. Zulqarnain ini disebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai kisah Zulqarnain. Jadi saya kaji agak detail siapakah Zulqarnain. Jadi memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Zulqarnain ini adalah Alexander the Great. Ada yang mengatakan Zulqarnain ini adalah Cyrus the Great. Bezanya kalau Alexander the Great daripada barat, kalau dia kata Cyrus the Great daripada Parsi, daripada Parsi.
Ketika saya melihat baca sejarah, akhirnya saya buat satu kesimpulan, Alexander the Great bukan Zulkarnain. Sebab dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kaji Cyrus the Great. So waktu tu ada dua raja yang sangat besar dan hebat. Cyrus the Great, saya pergi ke istana dia dekat Pasar Ghat, dekat Parsi sekarang, Pasar Ghat, dekat istana dia tu ada gambar dia ukiran kayu. Mempunyai dua tanduk. So saya tengok, betul lah. Korang sebut Zulkarnain kan? Zulkarnain maknanya mempunyai dua tanduk. Kan? Dan kalau tengok yang dalam sejarah yang beriman, kemudian yang menolong orang-orang beriman pada Baitul Maqdis adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great ni dia punya tarikh lebih kurang dalam 400 ke 500 tahun sebelum Masihi. Iskandar Zulkarnain. Okay. Kita dengar kisah kehebatan Zulkarnain. Zulkarnain yang maknanya menguasai timur dan barat dan juga mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun dalam bahasa hadis dia Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau kita tengok nanti di akhir zaman nanti, di antara tanda besar kiamat akan keluar binatang makhluk aneh ini, Gog and Magog ini, ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Itu antara tanda besar kiamat ya. Makhluk yang pernah dikurung oleh Zulkarnain dalam kisah yang disebut dalam Al-Quran itu. Jadi kakak tuan-tuan sekalian ya, mana Zulkarnain? Orang disebut dalam Al-Quran orang yang sangat hebat, menguasai timur dan barat, telah menguasai ilmu besi. Bayangkan 500 tahun sebelum Masihi dia telah menguasai ilmu besi. Atini zubar al-hadid, bagi aku kepingan-kepingan besi. Mana dia? Dia hanya tinggal sejarah, dia tak kekal, dia telah meninggal. Dia tak ada di sisi kita. Kita tak dapat tengok dia dah. Begitu juga orang-orang yang lain. Kita tengok sama ada dia orang yang beriman ataupun tidak beriman. Contoh macam Namrud. Namrud, mana dia? Dia pernah sombong. Tak ada dah. Namrud ni sekitar 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi. Tak ada dah. Kisah-kisah Al-Quran kan. Namrud sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun tidak ada. Kan? Tapi ceritanya ada. Orang yang pernah ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya ada. Tetapi maksudnya keadaannya orangnya dah tak ada. Sebab apa? Sebab kita tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Al-Baqi, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kekal. Kita tengok sejarah Fir'aun. Fir'aun ni tarikhnya bila? Fir'aun sekitar 1300 tahun sebelum Masihi. Jadi dia hidup sezaman dengan Nabi Musa AS. Dan Fir'aun ini dia punya handal. Dia pernah sampai dia mengaku Tuhan tau. Dia pernah mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang tinggi, kata dia. Mana dia? Dia juga sudah tidak ada. Dia pernah mengaku Tuhan tapi pun telah tak ada. Jadi tidak kekal. Quran sebut tadi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap kita semuanya akan mati, tiada yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa lagi maha mulia. Tak ada. Jadi yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 88. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah Al-Qasas ayat 88. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu semua akan binasa. Halikun illa wajhah. Kecuali lah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana setiap benda halikun. Surah Rahman kata fan. Fan ni maknanya lenyap. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jika kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya Allah yang maha kekal, Al-Baqi, kita akan dapat memahami 3 perkara. Dan kita kaitkan dengan masalah rumah tangga kita. Kita faham Allah Al-Baqi, kita akan memahami 3 perkara. Kita faham Allah Al-Baqi, kita akan memahami 3 perkara. Apakah 3 perkara itu?
Kita berhenti rehat sebentar. Jangan lupa tekan butang share. Jangan lupa tekan butang share. InsyaAllah. Kita berhenti rehat sebentar. InsyaAllah, Silakan. insyaAllah. Nak tahu perkara tu apa, kena tunggu lepas kita berhenti rehat ketika bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Seperti yang Ustaz pesan tadi, tekan butang share supaya lebih ramai lagi Baik. dapat faham. Walaupun 3 perkara, tapi insyaAllah bermanfaat untuk sepanjang kehidupan kita. Allah Maha Kekal. Kita nak belajar tentang itu. Dan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan kita menerusi pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin yang berada di tepi hutan, tapi alhamdulillah suaranya masih kedengaran di corong radio IKIM. Alhamdulillah. Untuk perkongsian kita hari ini Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Baqi. Allah yang Maha Kekal, Allah tiada awal dan tiada akhirnya, tak sama macam kita manusia dan segala makhluk yang Allah ciptakan. Jadi ada 3 perkara Ustaz nak kongsikan dengan kita hari ini untuk kita lebih faham tentang Allah yang Maha Kekal ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Atis, terima kasih kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey, so jadi maknanya bila kita bicara mengenai Al-Baqi, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal, ada 3 perkara yang kalau kita faham, kita akan dapat membentuk 3 perkara ini. Yang pertamanya dia akan menghilangkan sifat tamak. Dia akan menghilangkan sifat tamak. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah saya sekalian kan, sifat tamak ni adalah satu sifat yang memang akan merosakkan kita. Kan? Jadi kalau kita memulakan sesuatu benda, kita nak memulakan contoh apa saja usaha kita tak boleh nak memulakan dengan sifat tamak. Kan, sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, tulahu tamhida thumma yatma'u an azid. Kami mudahkan manusia itu untuk mendapatkan harta, thumma yatma'u an azid. Kemudian dia rasa tamak untuk ditambah. Ketika rasa tamak, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla, aku takkan tambah. Jadi maknanya dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala memang menyebut bahawa sifat tamak ni adalah satu sifat Allah takkan tambah apa-apa dalam kehidupan kita. Allah kata kalla, aku takkan tambah. Kan? Jadi kenapa sifat tamak tumbuh ataupun sifat tamak ni boleh timbul? Sebab kita rasa kita selama-lama di sini. Kita rasa kita selama-lama di dunia ini, kita rasa. Sampai dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, lau kana ibnu Adam wadiyani minaz zahab ataupun wadiyani minal mal. Kalau anak Adam itu ada 2 lembah daripada emas, ada 2 lembah daripada harta sekalipun, la bertarau salisan, dia mesti akan mengharapkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfi ibn Adam illa turab, dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam itu melainkan tanah, iaitu kuburnya. Jadi anak Adam ni kalau dia tak faham, kadang-kadang dia yang akan memenuhi maknanya kehendak itu hanya kematian saja. Kematian saja. Sebab apa kita rasa kita ni selama-lamanya berada di sini. Dan dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menyatakan bahawa alhaakumut takatsur, berbanyak-banyak harta itu melalaikan kamu. Tsumma yatma'u an alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehinggalah tiba-tiba kamu disentap masuk ke kubur. Berbanyak-banyak harta ni dia boleh melalaikan kita sehingga tiba-tiba kita disentap masuk ke kubur. Saya kan DJ Kak Yati kan. Sekarang ni alhamdulillah Allah telah sediakan satu teknologi buat kita. Ada WhatsApp kan, ada Facebook, ada YouTube kan, ada berbagai-bagai lagi maknanya iktibar yang dapat kita tengok dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ni merupakan sebuah universiti kan? Saya namakan dia sebagai universiti kehidupan. Hidup kita ni sebuah universiti, banyak benda kita boleh belajar. Hari ni kalau saya tengok orang accident kan, orang accident, sekelip mata saja, split second, sekelip mata saja. Saya sangat memahami. Saya pernah accident 2018 kan, sampai kata orang tu mujur hidup ni kan. Kita bawa kereta baik-baik, bas tu terbabas masuk lorong kita, split second saja. Tak sempat nak cakap apa pun. Sebab kena.
Alhamdulillah, maknanya masih hidup, syukur Alhamdulillah. Tapi saya sangat memahami kejadian yang sesaat itu. Kita tengok kadang-kadang orang accident, meninggal tempat kejadian, kan? Dia tak pernah terfikir pun. Sejam sebelum itu, tak pernah terfikir pun kejap lagi dia akan menjadi mayat. Tak pernah terfikir pun. Tapi itu yang Allah SWT sebut, kata zurtumul maqabir, sehingga tiba-tiba kamu itu direntap masuk ke dalam kubur. Kita tak ada terfikir pun. Jadi kalau kita memahami bahawa Allah Al-Baqi, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal, dan kita tidak kekal, dia akan mengubat sifat tamak kita ni. Ibu, kakak, ayah, apa yang kita nak kat dunia ni? Apa tamak yang kita nak kat dunia ni? Kita bergaduh dengan suami kita, dengan isteri kita. Kita nakkan sesuatu kan. Sebab itulah boleh bergaduh tu kan. Nakkan sesuatu. Sampai bila soalnya? Soalannya sampai bila? Kan? Sampai bila nak jadi macam tu? Kan? Sebab apa? Kalau kita cuba, ya Allah, kan kau yang maha kekal. Aku tak kekal Tuhan. Hidup ni kan untuk mencari keredaanmu, ya Allah. Aku maafkanlah. Kita kan lebih berlapang dada. Tak apalah aku lepaskan hak aku. Tapi ya Allah, kau ganti dengan lebih baik boleh tak Tuhan? Kan kita minta Allah ganti lebih baik buat kita. Kan benda bagus sebenarnya kan. Orang yang memahami Allah Al-Baqi, dia akan menjadi orang yang tidak tamak. Dia lebih tenang lagi. Dia menjadi orang yang bersyukur pada nikmat. Dan orang yang bersyukur pada nikmat, hidupnya itu akan tambah dan dilimpahi dengan nikmat yang lain. Nikmat yang berbagai-bagai lagi. Padahal Allah sebut dalam Quran ni, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur di atas nikmatku, pasti akan tambah lagi nikmat itu. Kita bersyukur pada yang ada, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan lagi dan lagi kepada kita tu. Ini benda kita kena faham. Kita belajar Asmaul Husna, dia menenangkan jiwa kita. Abang-abang, ayah-ayah kan, kita tengok isteri kita, kita rasa tak cukup kan, tamak tu kan. Kan? Tamak, Allah kata Allah takkan tambah tau. Sebab tu kena bersyukur. Alhamdulillah Tuhan. Terima kasih bagi isteri, ya Allah. Maka bersyukur banyak-banyak bang pada isteri, maka Allah akan tambah solehah isteri. Laju je mulut nak menambah lain. Allah akan tambah solehah isteri tu. Okey. Ini yang pertama. Kalau kita memahami Allah Al-Baqi, kita akan menghilangkan sifat tamak. Okey. Yang keduanya. Kita memahami sifat Allah Al-Baqi, Allah yang Maha Kekal. Kita tidak kekal. Apa yang kita akan dapat, dia akan menghilangkan kesedihan dan kedukaan. Sedih, sedih, dia akan menghilangkan kesedihan, ketakutan. Dalam ayat Quran Allah sebut orang beriman itu sifatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut dan dia tidak sedih. Pada unsur-unsur keduniaan, dia tidak takut dan dia tidak sedih. Berubat hidup tu. Ibu kakak sekalian, turun naik nafas kita pada hari ini, turun naik nafas kita semua adalah ujian. Sama ada di kesenangan ataupun di kesusahan. Dan jadi kita lah contoh kan, kita hari ini kalau dapat ujian tu maknanya peperiksaan lah kan, peperiksaan kan. Kita kan kena jawab soalan tu. Kita kena jawab soalan. Semua hidup kita ni adalah ujian. Sama ada dia senang ataupun susah, kita kena jawab soalan tu. Contoh katakan hari ni, katakan ibu bakal masuk peperiksaan, dapat kertas soalan kan. Kita tengok soalan ni, apa soalan senang sangat, malas pun jawab lah. Maka ketika dapat ujian senang, kita pun malaslah tunaikan apa benda kewajipan, malas nak jawab lah soalan senang sangat kan. Jadi maknanya kita tinggalkan soalan senang. Aku nak jawab soalan yang susah baru berdoa kepada Allah. Maka tak tahu kita lulus ke tak tahu ujian kita tu. Jadi maknanya senang pun kena jawab, susah pun kena jawab. Ada orang kadang-kadang senang dia jawab, senang ingat Tuhan. Susah dia marah-marah Tuhan. Dia marah-marah Tuhan. Sebab apa? Dia rasa macam, kenapa aku yang diuji kenapa bukan orang lain? Maknanya ketika susah dia tak jawab dengan betul. Maka pun tak lulus. Jadi kita kena jawab dengan betul. Senang pun kita kena jawab, susah pun kita kena jawab dengan betul. Dengan betul. Kita. Jadi hidup ni adalah ujian. Turun naik nafas kita, semua ujian dibuat abang-abang ayah.
sama ada di ujian kesenangan atau ujian kesusahan. Jangan kita ingat ujian itu susah aja. Senang pun ujian tau. Banyak hari ini orang yang diuji dengan senang dijauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ujian senang tu ujian. Satu hari kan syaitan bertemu ataupun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia kata apa? Wahai Tuhan, ni hamba kau Ayubnya. Waktu tu Nabi Ayub kan, anaknya ramai dan soleh. Anaknya ramai dan menyenangkan hati kita. Hartanya banyak. Nabi Ayub tu hartanya banyak, melimpah ruah. Maka syaitan mohon bantuan Tuhan, Ayub ni bolehlah dia taat. Bolehlah dia taat. Dia orang senang kot, bolehlah dia taat. Izinkan aku Tuhan, kau izinkan aku untuk bawa penyakit kat dia, boleh tak? Kita nak tengok dia masih boleh taat ke tak? Boleh taat ke tak? Maka Allah izinkan. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut kan, syaitan tak akan dapat mengganggu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang soleh, dia tak dapat ganggu. Maka dia kata, Ayub bolehlah. Nabi Allah kata tak, dia adalah orang yang ikhlas. Boleh bagi aku bagi izin. Maka Allah bagi izin, syaitan memporak-pandakan datang penyakit. Maknanya anak-anak dia meninggal, hartanya habis untuk buat berubat. Kan? Harta dah tak ada apa-apa. Nabi Ayub sampai memang susah sangat. Kan? Tapi dia tak beriman. Sebab apa? Senang pun dijawab, susah pun dijawab. Jadi kalau kita tahu Allah Al-Baqi, Allah itu yang maha kekal, kita ni tak kekal, dia akan menghilangkan kesedihan dan ketakutan hidup kita kan. Sebab ya Allah, aku tak lama Tuhan kat sini. Kalau aku susah, kau berilah jalan keluar Tuhan. Susah dan senang nanti kan, itu asam garam kehidupan. Kalau tak ada susah, kita senang je, kita pun tak akan menghargai benda senang. Jadi maknanya susah senang tu memang Allah sulamkan dalam hidup kita untuk kita menghargai rasa kemanisan hidup ni. Kita pernah berlapar, kita akan menghargai apa itu kenyang. Kita pernah bergaduh dengan suami isteri, kita akan menghargai amannya kalau tak bergaduh. Gitu. Jadi maksudnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang kedua. Ada menghilangkan kesedihan dan juga ketakutan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, ibu-ibu, kakak, ayah, abang sekalian kan, kalau kita tahu Allah Al-Baqi, Allah saja yang kekal, kita ni tak kekal, maka belajarlah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedari muda kita. Tawakal ni maknanya hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar untuk itu bang. Walaupun hari ni abang masih gagah, abang masih kuat, abang rasa dengan saya lah bisnes saya berjaya. Kalau tiba-tiba kena stroke, duduk diam, isteri yang selalu marah-marah kita, itulah yang akan jaga kita bang. Percayalah cakap saya. Walaupun abang rasa aku ni kaya lah, kita selalu tak menghargai isteri kita dan sebagainya. Besok kalau tiba-tiba Allah tarik kesihatan, kawan-kawan pun hilang daripada kita. Anak kita itulah, isteri kita itu akan bersama dan temankan kita. Dan paling kurang, sehebat mana abang, ayah-ayah saya sekalian, kalau meninggal besok, kita akan mandi sendiri. Siapa dia meninggal, dia mandi sendiri. Imam pun lari, Bilal pun lari. Kita tak akan masuk kubur dan tanam sendiri. Kalau orang tak tolong, kat situlah kita. Tapi orang tolong mandikan dengan rahmat. Orang tolong kafankan dengan rahmat Allah. Orang usung dengan rahmat. Orang tak ke kubur dengan rahmat. Jadi habis tu, habis dalam kubur tak ada siapa pun, Allah ada. Kan? Jadi maknanya, kita tahu Allah tu Al-Baqi, Allah yang kekal. Kita tak kekal. Kita belajar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa bang? Ayah-ayah, ibu-ibu, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa bertawakal kepada Allah, diberi jalan keluar dari segala permasalahannya dan direzekikan dari sumber yang tidak disangka-sangka. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa bertawakal kepada Allah, cukup bagi dia dah tak ada apa-apa dah yang boleh membantu dan menolong dia kecuali Allah saja. Dari rumah tangga kita pun sama.
sejauh mana rumah tangga kita dan sebagainya. Belajar bertawakal ketika kita senang. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama kita ketika kita susah dan juga senang. Belajar bertawakal. Wallahu a'lam. Jadi maknanya al-baqi Allah menyebabkan kita hilangkan rasa tamak, menyebabkan kita hilang rasa takut dan juga rungsing, menyebabkan kita akan sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubat segala kesedihan, tak puas hati dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Allahu a'lam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ni lapang dada. Dengar tu lapang sangat dada. Sesungguhnya kalau senang ke susah ke memang tak kekal Ustaz kan. Di satu masa nanti akan berlalu pergi Ustaz kan. Dan InsyaAllah kita nak, untuk rakan-rakan pendengar kita, mana yang senang ke susah ke ada soalan pada Ustaz, boleh saja ajukan di FB IKIM FM, di YouTube IKIM juga channel, dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita berhenti rehat sekali lagi untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ish, ramainya orang susah musim COVID-19 ni sebab tak ada sumber pendapatan. Sebab itulah kita kena jadi sebahagian dari pembayar zakat. Boleh juga bantu golongan yang terkesan ni. Dan lagi, kalau kita bayar sebelum 31 Disember, dapat pula rebate cukai. Mana dah dapat peluang macam ni? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Layari www.zakatpenang.com. Cepat tunaikan zakat sebelum 30. Nuraisa makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali lagi untuk slot seterusnya bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam Pesona di Zahra untuk Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Baqi, untuk sama-sama kita faham dan kita jadikan ia sebagai satu panduan. Alhamdulillah, Ustaz berikan tadi ada 3 perkara kalau kita sedar, Allah akan hilangkan 3 perkara ini dalam kehidupan kita, iaitu kita tamak, lepas tu hilangkan kesedihan, ketakutan, belajar untuk tawakal, bergantung
bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita Ustaz untuk sama-sama kita Baik. kongsikan di sini. Antaranya kita ada sahabat kita ni di WhatsApp Bikin kata, Ustaz nak tanya, jika seorang isteri yang dah menopause tak dapat lagi layan suami, adakah isteri berdosa? Satu perkara. Dan kemudian suami dah ada isteri lain, dan nombor dua, mohon bantuan Ustaz. Okey, satu benda yang kita kena faham adalah Islam tak nafikan kemanusiaan. Ya. Orang yang menopause kadang-kadang kegairah ataupun keinginan untuk main lelaki tu kadang-kadang tak ada. Sebab itulah bagi suami yang faham benda ni, dia perlu merahmati isteri. Pergi cari doktor hormon ke, herba-herba ke. Dia tak boleh macam seorang macam, okey, dah menopause kau tak layan maka berdosa. Allah Maha Adil, Allah tahu keadaan diri kita kan. Maknanya kalau kita tak, ialah macam mana kalau nak melayan dalam keadaan yang keghairahan tak ada ke apa ke, tapi Allah Maha tahu. Maksudnya bagi suami pergi cari ubat, jumpa doktor ataupun doktor pakar-pakar herba, benda tu ada solusi dia dah. Terutamanya bagi kita orang Melayu kan, boleh pergi berurut dan sebagainya kan. Itu semua orang tua-tua kita pakar herba ataupun doktor-doktor tahu. Boleh rujuk pada mereka dan untuk macam mana kita ada keghairahan itu untuk melayan suami kita kan. So bagi suami kena faham benda itu, bantu isteri untuk berubat. Bagi isteri pun dia kena faham kadang-kadang maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menafikan kemanusiaan. Islam tak menafikan kemanusiaan kan. Maknanya usaha dan baki serah dan kalau ada mungkin tersilap minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahualam. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita juga di WhatsApp Kim, hamba Allah Muslimah nombor 1. Adakah berzikir dengan nama Al-Baqi boleh jadikan sebagai usaha agar Allah pelihara sahabat kita ni dari malapetaka seumur hidup beliau? Okey, untuk malapetaka kan, ataupun benda yang tak bagus ucapkan nama Allah Al-Hafiz. Ya Hafiz Allah, yang Hafiz Allah yang memelihara kan. Yang Hafiz tu yang Maha melihara. Jadi maknanya bagus untuk baca Al-Hafiz. Al-Baqi ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati untuk hati kita tu. Al-Baqi, supaya kita memahami Allah Al-Baqi dan Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati kita untuk kita menyedari kita ni hanya sementara. Akhirnya membawa kita kepada maksudnya hilang sifat tamak, kesedihan dan juga menumbuhkan rasa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seterusnya, kita ada soalan daripada rakan kita ni, macam mana nak handle suami yang sentiasa tengok orang lain salah dan sentiasa ada kata-kata negatif tentang seseorang. Sentiasa rasa tak puas hati, serba tak kena, dia sebenarnya baik. Cuma ada perangai macam tu lah Ustaz, daripada Mazni. Okey, untuk melihat orang yang salah ni, kita kena ada cara betul melihat. Okey, ada 4 keadaan seseorang tu buat salah. Yang pertama, ada orang salah memang dia berniat nak buat salah. Dia maki tu memang dia niat bermaki dan dia memang niat untuk menghina seorang tu lah. Ada orang kadang-kadang dia adalah orang yang jahat ataupun orang yang salah yang sedang berusaha menjadi baik. Sebenarnya dia berusaha menjadi baik. Kalau ikut dulu lagi teruk kan, kita kena faham benda tu kerana mana kesian, susah dia nak buat benda baik tu kan. Yang ketiganya, ada orang baik yang tersilap. Dia baik tapi dia tersilap. Dan keempat, ada orang baik tapi tak buat benda betul. Benda betul kan? Daripada apa yang puan tu cerita, suami keadaan macam itu. Kalau suami tu dah berumur, nak berubah, memang dia sendiri kena mujahadah untuk berubah. Tapi kita tengok, saya rasa suami tu orang baik yang tak buat benda betul, ataupun dia adalah orang yang salah yang berusaha menjadi baik. Rasanya mungkin dulu dia dah okey, dah lagi teruk dari sekarang. Mana dah okey lah. Okey, alhamdulillah. Jangan paksa dia untuk terus jadi okey seperti mana para sahabat dan para nabi. Dia sedang berusaha menjadi baik, itu dah okey tu. Memang ada Allah sebut, qad aflaha man tazakka, beruntung orang sentiasa memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seterusnya di FB Ikim, Suaid Awab. Anak perempuan sering mengatakan jika ibu-ibu yang telah sakit dan tua sepatutnya dihantar ke fasiliti seperti rumah tua supaya tidak membebankan anak-anak. Sahabat kita ni terasa bila anak-anak mendengar kata-kata anak-anak seperti itu Ustaz. Macam mana nak ubah hati Ustaz? Okey, sebenarnya sepatutnya memang hari ni kita menjaga anak kita, besok kalau kita telah tua, anak-anak yang menjaga kita kan.
maknanya saya pernah berbual dengan pengasas rumah orang-orang tua, rumah orang tua. Dia kata, Kak, saya tanya dia kan, sebenarnya pada pandangan Kak, kenapa orang ni diletakkan di rumah orang tua ni lah. Dia kata, Ustaz, memang betul. Ada orang yang memang kasar, tak menghargai anak, jahat dengan anak, dia kasih sayang anak dengan dia tu tak ada. Dia ketika dia telah tua, anak dia tak nak jaga dia pun. Memang ada macam tu. Tapi ada yang mak ayah memang baik, tapi anak hantar ke rumah orang tua. Jadi apa kesimpulan dia? Kadang-kadang ada benda-benda hidup kita ada takdir yang kita tak tahu tau apa dia. Kita baik dengan anak, tapi anak-anak ini tak menghargai. Sebab itulah jangan pernah putus asa untuk berdoa. Doa untuk anak, doa yang baik-baik kan. Kita hari ni anak kita nakal, doakan. Kita tak tahu tau. Barangkali anak yang sedang nakal inilah yang akan jaga kita waktu kita tua kan. Anak yang kita rasa kita bangga-banggakan, masuk universiti dan sebagainya. Anak ini besok akan membiarkan kita. Kita tak tahu tau. Terus doakan anak-anak kan. Dan mudah-mudahan hari ni kita jaga anak kita dengan baik. Besok dah tua maknanya anak kita akan jaga kita dengan baik. Soal dia nak letak orang tua, itu kalau dalam Islam tak patut begitulah. Sepatutnya berada di sisi kita sebagai anak untuk menjaga kan. Tapi lain baki doa lah. Sebab seorang tu ada takdir masing-masing. Susah nak cakap lah. Kita tak boleh cakap tak. Kalau ditakdirkan begitu, mana? Kan? Doa lah banyak-banyak. Dan tawakal Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. InsyaAllah. Kita ada seterusnya ada rakan kita ni di Facebook IKIM, Ustaz Milalah kata, Assalamualaikum Ustaz, suami stroke, sering dengar ceramah Ustaz kat radio IKIM. Alhamdulillah suami terasa tadi Ustaz menangis dan tersenyum Ustaz. Terima kasih. Jadi Alhamdulillah ada yang mengikuti kita Ustaz walaupun dalam keadaan terbaring. Alhamdulillah. Allah kurniakan kekuatan untuk kita. Seterusnya ada Syada, boleh Ustaz demonstrate tak cara yang dianjurkan Islam, cara nak masuk ke dalam rumah dan bacaan yang betul setelah pulang dari tempat lain Ustaz? Okey, kalau berdasarkan hadis Nabi SAW daripada kitab Ibn Kathir, kalau kita nak masuk ke rumah, antara bacaan yang bagus, pertama sekali bagi salam dulu. Assalamualaikum. Maksudnya getaran memberi salam itu memberkati rumah. Dan juga jika ada pengunjung-pengunjung yang kita suka dan tidak diingini daripada benda-benda kita nampak daripada jin dan syaitan, dia akan lari dengan getaran salam itu. Lepas tu pernah tak dijikat hati bangun malam-malam nak minum air kat dapur kan, kita meremang aja, pernah tak kan? Pernah kan? Kalau meremang begitu sebenarnya maknanya bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim atau bagi salam. Kita masuk store kita ke apa, bagi salam. Assalamualaikum ataupun assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Getaran itu akan mengejutkan jin ke apa ke, oh ini bukan tempat kita, maka dia akan keluar. Kan? Bilik-bilik jarang kita masuk, saya cakap assalamualaikum, bagi salam. Getaran salam tu dia hebat sebenarnya. Kita bagi salam kan. Dan jangan terbayang pula nanti bagi salam jawab macam mana, dia tak jawabnya. Maksudnya getaran itu memberikan ni. Okey, yang keduanya, ketika nak melangkah masuk, baca surah Ikhlas 3 kali. Bangsa pun membaca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya rasa tak sampai seminit 3 kali tak sampai seminit kalau kita baca, maka Allah akan mengamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Papa ni banyak papa. Papa ilmu, papa akhlak, papa iman, papa harta. Papa ni banyak papa. Sebenarnya bagi salam, kemudian baca surah Ikhlas 3 kali. Wallahualam. Baik, ni dari negeri 9 Ustaz. Soalan terakhir kita pada kali ini daripada Hezi Abdul Hamid. Apakah panduan untuk hilangkan rasa rungsing serta cemas dan kuatkan tawakal? Suami selalu kata sahabat kita ni cepat cemas dan comeh dalam logat negeri 9 Ustaz. Silakan. Okey. Benda cemas ni ataupun kerungsingan untuk masa akan datang, dia ada 2 jenis ya. Ada yang inborn. Inborn ni makna lahir-lahir dia mudah rungsing, dia mudah risau, dia mudah comeh. Pada 9. Comeh, cemas cemas. Inborn. Ada yang dia sebab environmental. Environmental ni maknanya sebab kejadian COVID ni dia rungsing guna kerja. Yang environmental dia mudah hilang. Yang susah hilang ni adalah yang inborn.
Inbound ni makna mudah urusing, sikit urusing. Jadi macam mana kita nak menghilangkan benda ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Satu hari, Abu Umamah ni masuk dekat Masjid Nabawi. Nabi SAW kan rumah Nabi kan tepi Masjid Nabawi. Jadi Nabi masuk ke masjid, Nabi tengok ada Abu Umamah. Dan Nabi kata, Abu Umamah, kenapa kau dekat dalam masjid waktu bermasuk? Semua orang kerja lagi kan. Maka Abu Umamah kata, hati aku sedih, aku urusing sangat. Tak tahu macam mana, aku tak kerja. Kata Rasulullah SAW, tahu tak aku ajarkan satu doa, kalau kau baca akan menghilangkan kesedihan dan kerusingan ini. Maka Nabi SAW mengajarkan 8 rangkaian doa tu. Saya yakin semua kita dah hafal ataupun pernah dengar. Kalau tak pernah jumpa ustaz-ustaz ataupun boleh Google dulu untuk dapatkan teks-teks itu. Apakah bacaan itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika minad daini wa qahri rijal. Maksudnya 8 rangkaian doa ini akan menghilangkan anxiety kita. Anxiety ni kerusingan yang melampau pada masa akan datang. Cemas ni mudah cemas orangnya. Sebenarnya baca doa, amalkan doa ni. 8 rangkaian doa yang Nabi ajarkan untuk menghilangkan sedih dan juga cemas. Atau dalam bahasa modernnya anxiety dan depression. Depression dan anxiety kan. Kalau zikir nama Allah Asmaul Husna ni, baca banyak-banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau DJ baca apa? Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur dan Ya Syakur. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala yang mengampun dan juga yang maha bersyukur, maknanya banyak untuk kesyukuran. Ya Ghafur akan melepaskan kita pada pengalaman yang lepas sebab kita depression ataupun sedih. Ya Syakur akan menghilangkan anxiety kita ataupun benda-benda kerisauan yang melampau untuk benda-benda ke depan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah banyak tips Ustaz berikan pada hari ini. Dah kita sampai ke hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan dan kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Ibu kakak ayah saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekilas sebagai kesimpulan dia, masya-Allah. Kita hari ini dapat membincangkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Baqi. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya, DJ Ayati, ahli keluarga kita, sesiapa saja mendengar perkongsian kita, walau di mana anda berada, orang yang sentiasa mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Bukan sekadar di lidah kita menyatakan kita beriman pada Allah, tapi meresap ke hati. Apa yang kita belajar di sini pada hari ini, usaha untuk turunkan ke hati kita supaya kita betul-betul akhirnya merasakan la ilaha illallah, tiada segala-galanya illallah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara mengenai Allah Al-Baqi, menerbit, menumbuh, mencampakkan 3 perkara, iaitu akan menghilangkan tamak, akan menghilangkan kesedihan ke hati dan memudahkan untuk kita sentiasa untuk kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita dan kita akhiri insya-Allah dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Hilangkan segala kerongsingan dalam hati kami, ya Allah. Hilangkan rasa tamak pada hati kami, ya Allah. Dan tumbuhkan rasa kecintaan-Mu kepadamu dan kepada Nabi-Mu, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Moga-moga orang yang banyak bersyukur, banyak bersabar. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesiapan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.